warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita tengok pengawal aturan aras gula darah. Okey, aras gula darah yang normal adalah 75 hingga 110 mg per 100 ml ataupun dalam unit milimol per liter ialah 4.0 sehingga 5.9. Dan untuk pengetahuan kamu, bacaan gula ini adalah berbeza sebelum kita makan dan selepas kita makan. Okey, untuk orang yang normal, selepas kita makan tu dia tidak boleh melebihi 7.8 milimol per liter. Okey, pengawal aturan aras gula darah ini dikawal oleh homeostasis dan juga hormon. Hormon yang terlibat ialah hormon insulin dan glukagon. Okey, hormon insulin dan glukagon ini disintesiskan oleh kumpulan sel-sel Langerhans yang terdapat di dalam pankreas. Okey, disintesiskan dan dirembeskan oleh sel-sel Langerhans tersebut. Okey, tetapi di sini cikgu ingin tekankan, bila kita merujuk kepada fungsi pankreas, kita mesti gunakan istilah dirembeskan. Okey? Merembeskan. Okey, sebab bila dirembeskan barulah hormon itu keluar daripada pankreas. Kalau disintesiskan, maksudnya hormon itu di dalam pankreas sahaja, dia tidak keluar, jadi dia tidak boleh berfungsi. So bila kita refer kepada fungsi mesti guna rembes. Okey? Okey. Ini adalah proses pengawal aturan aras gula darah apabila aras gula darah kita tinggi. Bila aras gula darah kita tinggi, pankreas ataupun sel beta di dalam pankreas akan dirangsang untuk merembeskan hormon insulin. Okey, insulin tadi akan merangsang sel-sel otot dan juga sel-sel hati untuk menggunakan glukosa bagi menjalankan respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Okey, kemudian glukosa tadi, insulin tadi akan menukarkan glukosa kepada glycogen. Okey, glukosa akan ditukarkan kepada glycogen dan glycogen yang dihasilkan akan disimpan di dalam hati, ya. Yang warna biru ini adalah glukosa, yang hijau ini glycogen, ya. Yang ini fat. Okey, ini fat, ini insulin. Okey, ini insulin. Okey, so glycogen tadi akan disimpan di dalam hati. Okey. Okey, dalam masa yang sama, insulin juga akan menukarkan glukosa yang berlebihan kepada lemak. Okey, di tisu adipos. Okey, yang ini kita sudah belajar dalam sistem pencernaan. Bila glycogen berlebihan, dia akan ditukarkan ataupun disimpan sebagai tisu adipos di bawah kulit. So insulin tadi tu dia akan menukarkan glukosa yang berlebihan tadi tu kepada lemak. Jadi tisu adipos di bawah kulit tadi akan bertambah. Okay, sebab tu bila kita makan manis, tisu adipos kita tu akan sentiasa bertambah dan bertambah. Okey, ini adalah pengawal aturan aras gula apabila aras gula darah kita rendah. Okey, apabila gula di dalam darah kita rendah, sel alfa di dalam pankreas akan dirangsang untuk merembeskan hormon glukagon. Okey, hormon glukagon tadi akan menukarkan glycogen kepada glukosa di dalam hati. Kemudian dalam masa yang sama akan kurang glukosa yang diangkut ke dalam sel untuk proses respirasi sel. Okey, dalam masa yang sama juga lemak akan ditukarkan kepada asid lemak dan asid lemak ini akan dimetabolismakan untuk menghasilkan tenaga. Okey, kalau kamu dapat relate dengan bab yang sebelum ini kita belajar, apabila semua glukosa sudah digunakan untuk menghasilkan tenaga ataupun sudah digunakan untuk proses respirasi sel, okey, badan kita akan memetabolismakan lemak untuk menghasilkan tenaga. Okey? Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok kesan sekiranya aras gula dalam darah itu tidak dapat dikawal atur dengan baik. Okey, apabila aras gula di dalam darah kita tinggi, ini akan menyebabkan diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus ataupun kencing manis. Okey, kita tengok apa punca diabetes mellitus ni. Puncanya ialah kegagalan di dalam mensintesis
ataupun kegagalan di dalam perembesan dan juga kegagalan di dalam penerimaan insulin oleh sel sasaran. Maksudnya sel kita tidak boleh menerima insulin. Jadi glukosa tadi tidak dapat ditukarkan kepada glycogen. Okey. Simptom ataupun tanda-tanda diabetes mellitus ni sentiasa haus. Okey, sentiasa haus. Kemudian yang kedua, penat ataupun letih dan kerap kencing, tidak kira siang ataupun malam, dan akan menyebabkan penurunan berat badan. Kalau kamu perasan, bila ada orang yang sebelum ni dia besar ataupun dia obes, gemuk, bila dia kena kencing manis ataupun dia kena diabetes mellitus ni, dia punya berat badan akan turun secara mendadak. Okey, bagaimana untuk mengawal diabetes mellitus? Yang pertama adalah suntikan insulin. Kemudian yang kedua adalah pengambilan pil untuk menurunkan aras gula di dalam darah. Ini pun hormon jugalah sebenarnya, di dalam pil tu ada hormon. Dan penjagaan pemakanan, kena jagalah makanan. Okey, orang yang diabetes ni dia bukannya hanya tidak boleh makan gula ataupun glukosa, tapi semua karbohidrat kena dikurangkan, sebab karbohidrat itu bila dicernakan nanti last sekali akan jadi glukosa, kan? Okey. Kemudian kesan jangka panjang diabetes mellitus, yang pertama kegagalan ginjal. Ini adalah antara kesan jangka panjang diabetes mellitus. Yang pertama ialah kegagalan ginjal. Okey, bila orang tu sudah kena diabetes mellitus, dalam satu jangka masa yang lama biasanya dia kena buat dialisis lah. Sebab dia punya ginjal mengalami kegagalan. Kemudian yang kedua ialah kebutaan. Okey, ini diabetes mellitus ni dia akan menjejaskan saraf. Okey, termasuklah saraf penglihatan kita, saraf yang peka terhadap cahaya. So orang yang mengidap diabetes mellitus dalam satu jangka masa yang panjang boleh menyebabkan kebutaan. Okey. Dan yang ketiga ialah masalah kaki ataupun diabetic foot. Diabetic foot ni biasanya ini biasa kita dengar kalau orang tu kencing manis potong kaki. Itu diabetic foot. Bila kita terluka kaki kita tu dia tidak boleh sembuh lah. Bila ada jangkitan, untuk mengelakkan jangkitan tu merebak ke bahagian-bahagian lain, doktor akan bagi suggestion untuk kaki kita dipotong. Okey. Diabetes mellitus ni, last sekali ya, diabetes mellitus ni sebenarnya ada dua jenis, type 1 dengan type 2. Type 1 ni biasanya di dalam kalangan kanak-kanak dan remaja lah, sama ada dalam keadaan sedar ataupun tidak sedar. Ini disebabkan oleh autoimun. Autoimun ni di mana imun sistem kita dia akan menyerang organ-organ kita, termasuklah pankreas, dan menyebabkan pankreas tidak dapat mensintesis dan merembeskan insulin. Okey, kemudian type 2 dia dikaitkan dengan obesity lah. Ini biasanya untuk orang-orang yang obes. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini.